Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, tengah hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran surah Jumaat Khalid Al-Walid IPK Selangor, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 13, iaitu masih dalam rangka menerangkan dalil-dalil yang dipegang oleh para alim ulama di dalam pendirian mereka menerima adanya bid'ah hasanah. Bid'ah artinya perkara baharu, hasanah terjemahannya baik, maksudnya perkara baru yang tidak bercanggah dengan syariat. Ini adalah untuk meleraikan kekeliruan yang ada dalam fikiran sebahagian umat Islam yang memahami hadis Nabi SAW secara literal semata-mata, sehingga mereka menafikan adanya bid'ah hasanah, sedangkan menerimanya ada bid'ah hasanah adalah sikap daripada zaman salafus soleh, ya, para ulama di kalangan sahabat Nabi, di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in, mereka boleh katakan kesemuanya menerimanya perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Cuma sebahagian mengistilahkan itu sebagai bid'ah hasanah dan sebahagian tidak mengistilahkannya bid'ah sama sekali. Alasan kenapa? Kerana mereka mengkhususkan istilah bid'ah hanya kepada perkara baharu yang bercanggah dengan syarak sahaja. Jadi perbezaan itu tidak penting kerana itu hanya khilaf lafzi. Itu hanya perbezaan dalam menetapkan istilah. Yang penting pendirian mereka sama, iaitu apa-apa sahaja perkara baharu, sama ada dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, perlulah diukur dengan neraca syariat. Perlulah disuluh dengan suluhan hukum terlebih dahulu. Maka para ulama merujuk pada Quran, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain sumber hukum sebelum mereka menetapkan sama ada perkara baharu itu dibenarkan atau dilarang. Kalau dibenarkan itulah sebahagian istilahkan bid'ah hasanah, dan kalau dilarang itulah yang diistilahkan sebagai bid'ah yang sayyi'ah, iaitu bid'ah yang buruk. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan 3 dalil. Jadi ada lagi 2 dalil yang kita akan terangkan, tapi oleh kerana kuliah ini sudah tertangguh, jadi mungkin elok kita refresh secara agak laju tentang 3 dalil yang kita telah huraikan dahulu. Pertama, dalil daripada ayat suci Al-Quran. Firman Allah Ta'ala,
wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Surah Al-Hadid ya, ayat 27 ya. Kalau ada tuan-tuan yang rajin boleh buka aplikasi Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 27, boleh tekan tafsir Al-Qurtubi. Pilih tafsir Al-Qurtubi, akan ada keterangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengaitkan ayat ini dengan bid'ah yang hasanah. Baik. Warahbaniyatan maknanya kependetaan, cara hidup kependetaan, fokus kepada ibadah, tidak fokus sangat kepada urusan dunia. Ibtada'uha, mereka lah yang membuat bid'ah itu ya. Apa dia mereka, siapa yang dimaksudkan dengan mereka di situ? Iaitu ahlul kitab di kalangan Nasara yang masih taat kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka lah yang melakukan bid'ah rahbaniyah. Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan rahbaniyah itu kepada mereka, tapi mereka yang membuat inovasi tersebut. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan lain melainkan nak dapat ridha Allah. Macam mana tu? Kena tahu kisah di sebalik ayat ini. Ketika itu orang-orang Nasara yang hidup pada zaman itu diuji dengan pemerintah yang zalim ya, pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Lalu mereka menjalankan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan pada syariat mereka sahaja, bahkan pada syariat kita juga, syariat Nabi Muhammad SAW juga ada yang namanya kewajipan al-amru bil ma'ruf, menyuruh dengan yang baik, wan nahyu anil munkar, dan kewajipan mencegah dari kemungkaran. Jadi sebahagian daripada mereka menjalankan kewajipan ini, menasihati pemerintah supaya meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Malangnya bukan sahaja nasihat tidak diterima, bahkan yang menasihati dibunuh ya. Kejamnya pemerintah pada masa itu, bukan sahaja nasihat itu tidak didengar, yang menasihati dibunuh. Jadi mereka yang terselamat daripada tragedi pembunuhan itu, mereka tersepit ya. Kalau mereka hidup dalam masyarakat dan mereka tidak melarang daripada kemungkaran, agama mereka rosak. Sebaliknya, kalau mereka hidup dalam masyarakat dan mereka mencegah kemungkaran, nyawa mereka akan melayang. Jadi ini dua dipanggil maqasidus syariah. Salah kita kata dua daripada 5 maqasid syariah, antaranya adalah hifzuddin, menjaga agama, dan yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Ada lagi hifzul akli, menjaga akal, menjaga nasab keturunan, dan juga menjaga harta. Tapi yang relevan di sini dua. Tapi mereka tersepit ya. Salah satu nanti akan terancam. Lalu solusinya, mereka tidak hidup dalam masyarakat, mereka duduk jauh, mungkin di pinggir gunung, mungkin di pinggir hutan, supaya mereka tidak terbabit dengan maksiat-maksiat yang ada dalam masyarakat pada masa itu, dan dalam masa yang sama juga nyawa mereka selamat. Okey, apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kaitannya adalah Allah Ta'ala mengeji mereka selepas mereka meninggalkan rahbaniyah. Ketika mereka membuat bid'ah rahbaniyah, Allah tidak keji. Bila mereka tinggalkan, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, setelah mereka dah elok hidup secara rahbaniyah, lalu selepas itu mereka tidak lagi memenuhi hak-hak hidup rahbaniyah itu. Mereka sudah mula hanyut dengan keduniaan semula. Ketika itu Allah melabelkan mereka sebagai orang fasik. Setelah mereka meninggalkan bid'ah rahbaniyah, Allah kritik mereka, Allah kecam mereka sebagai orang fasik. Maka disitulah difahami bahawa rahbaniyah itu baik. Sebab itulah bila ditinggalkan dikeji. Kalau rahbaniyah itu buruk, mereka tinggalkan, mereka kena dipuji kerana meninggalkan perkara buruk. Sebaliknya Allah keji mereka. Bila mereka meninggalkan rahbaniyah, berarti rahbaniyah itu baik, dan rahbaniyah dengan nas Al-Quran adalah bid'ah, ibtada'uha, mereka yang buat bid'ah itu. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadhil ayatu tadullu ala anna kulla muhdasatin bid'atun. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara yang baharu dinamakan bid'ah. Wa yanbaghi liman ibtada'a khairan ayyudima alaihi. Maka sayugialah bagi siapa yang melakukan bid'ah yang baik, hendaklah dia mengkali melakukannya. Kenapa? Ambil iktibar daripada ayat ini, kalau sudah baik ditinggalkan,
itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, "Man ibtada'a dhalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha wa la yanqusu zalika min awzarihim syai'." Saya baca juga dalil yang ketiga kerana ada teknik yang sama yang digunakan oleh para ulama dalam memahami hadis ini, iaitu hadis Nabi SAW yang lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Menarik ya. Kerana apa? Kedua-dua hadis ini kalau tidak dikupas melalui kefahaman para ulama, bahkan disangkakan dalil untuk menolak bid'ah hasanah. Ya. Padahal ini dalil menunjukkan ada bid'ah hasanah. Tetapi untuk memahami itu perlu kepada kefahaman para alim ulama. Kalau kita baca hadis dan tafsir sendiri, kita boleh kata ini dalil menolak bid'ah hasanah. Yang pertama, man ibtada'a dhalalatan, barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat. Yang sesat tu yang macam mana? La yardaha Allah wa la rasuluhu, ya Allah dan Rasul tidak redha dengan bid'ah tersebut. Kana alaihi mislu asami man amila biha, maka dia mendapat dosa sama dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut. La yanqusu zalika min awzarihim syai'. Jadi dosa orang yang buat tidak berkurangan, tapi dosa orang yang mempelopori perkara tersebut bertambah. Kerana dia orang mula-mula, dia buat bid'ah yang sesat, Allah dan Rasul tidak redha dengan bid'ah tersebut, lalu orang lain tiru. Ya, yang tiru dapat dosa penuh 100%. Tapi yang mula-mula mempelopori, dia dapat dosa tambahan kerana dialah perintis kepada kesesatan tersebut. Jadi dosa dia lebih. Jadi ini apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Sebab itu saya katakan, kalau tidak dengan huraian para alim ulama, kita boleh menyangkakan ini kan jelas tidak ada bid'ah hasanah. Tidak. Para ulama memahami hadis ini dan hadis yang satu lagi dengan apa yang disebut sebagai mafhum mukhalafah. Mafhum maknanya kefahaman. Percakapan manusia ni ada yang mantuk. Mantuk maknanya disebut dengan jelas. Dalam bahasa Inggeris ada yang expressly mentioned, ada yang impliedly understood. Ya. Expressly mentioned tu mantuk. Kalau impliedly understood itu mafhum. Dan mafhum ada pelbagai. Ya, ada mafhum mutabaqah, ada mafhum mukhalafah. Rupanya tidak semudah itu kita menyangkakan, oh aku baca terjemahan hadis, aku sudah boleh buat keluar satu kefahaman. Ya, ini bahaya. Kerana pernah disebut oleh Al-Imam Ibn Wahbin, seorang ulama hadis, kata beliau, laula an qadanallahu bimalikin wal laith la dalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah selamatkan aku dengan Imam Malik dan Imam Laits bin Sa'ad rahmatullah alaihima, nescaya aku akan jadi sesat. Jadi orang tanya, kenapa sampai begitu sekali? Dia kata, saya belajar ribuan hadis daripada ratusan guru, saya jadi confused. Kenapa hadis ni cakap begini, hadis yang lain cakap lain, ada hadis lain lagi. Saya jadi confused. Muncullah Imam Malik menerangkan pada saya, hadis ini tempatnya, yang ini tinggalkan, bukan di situ maksudnya. Imam Laits juga menerangkan begitu, maka things fall into places. Oh, ini maksud hadis ni. Oh, ini hadis ni di sini tempat dia. Jadi sebab itu hati-hati ya. Dan disebut oleh para ulama juga, al-ahadis madallatun ataupun mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis Nabi SAW itu menjadi tempat kesesatan atau sesuatu yang boleh menyesatkan kecuali kepada fuqaha, orang yang pandai mengeluarkan kefahaman daripada hadis. Jadi tidak sedikit ajaran sesat adalah kerana bersandarkan hadis tapi disalah tafsir. Contohnya yang tak solat, kita kata kenapa kamu tak solat? Solat kata dia. Tak nampak pun, saya niat. Oh, mana boleh niat hanya satu rukun. Itu rukun qalbi, mana rukun qauli kamu? Mana rukun fi'li kamu? Dia kata innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu cukup dengan niat. Ini orang kurang ajar, makan betul-betul dia tidak diniatkan. Kalau betul makan pun boleh niat, kita setuju. Nah, kamu ambil pinggan niat nak makan apa? Marah dia. Tuan Haji jemput saya hidang pinggan kosong. Kan abang kan pakai niat. Abang niatlah nak nasi kerabu ke nasi mandi. Tak mau dia. Bab solat dia mau pakai niat. Tapi puncanya menyalah tafsirkan hadis. Bukan salah hadis. Hadis Nabi SAW daripada as-sadiqul masduq yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tak mungkin hadis itu menyesatkan. Tapi cara berinteraksi yang salah dengan hadis boleh menyesatkan. Maka memahami hadis perlu merujuk kepada syarah daripada pakar-pakar
hadis, iaitu para alim ulama. Maka di sini kata para alim ulama, bila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasul tidak redha, itu natijahnya. Maka yang mengadakan bid'ah yang tidak sesat, yang Allah dan Rasul redha, maka sebaliknya dapat pahala. Ini namanya mafhum mukhalafah. Contoh, kalaulah imam selepas solat jemaat membuat pengumuman, kata imam, dimohon jemaah yang berusia tak lebih 40 tahun lepas solat tunggu sekejap ya, dalam surau. Tiba-tiba datang jemaah umur sudah 70 tahun. Dia tanya, imam, macam saya ni dah 70, nak kena tunggu ke tidak? Kata imam, kan tadi saya dah buat announcement. Tapi yalah, imam cakap yang tak lebih 40 tunggu, yang lebih 40 imam tak cakap pun tunggu ke tidak. Agak-agak macam mana dalam hati tuan imam tu? Mesti dia katalah, fahamlah ji, kan? Fahamlah ji, kalau saya dah cakap yang kurang 40 sila tunggu, tak perlulah dia sebut, maknanya yang lebih 40 tak payah tunggu. Itu maksud mafhum mukhalafah. Kefahaman sebaliknya, ya, impliedly understood as opposed to what is mentioned. Yang disebut adalah yang kurang 40 sila tunggu. Yang tak disebut tapi difahami, yang lebih 40 tak payah tunggu. Yang disebut bid'ah yang sesat mendatangkan dosa, yang difahami bid'ah yang tidak sesat tidak mendatangkan dosa. Macam mana tahu bid'ah itu sesat tak sesat? Itu tugas ulama, iaitu mereka kena melihat kepada dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas berdasarkan qawaid usuliyah dan berbatukan dengan qawaid fiqhiyah. Seumpama misalnya bid'ah yang kita lakukan ketika PKP dalam urusan agama, iaitu urusan solat, iaitu kita solat berjamaah itu sengaja kita jarak-jarakkan, bahkan imam memperingatkan makmum supaya jauh antara satu sama lain. Itu jelas bid'ah. Kerana sunnahnya adalah kita rapatkan. Tapi mufti-mufti tak larang. Sedangkan ini bid'ah dalam urusan solat, bukan urusan dunia. Kerana mereka melihat ini bukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan syarak, kerana dibuat begitu bukan suka-suka, tapi dengan tujuan untuk menjaga nyawa, untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 pada masa itu. Memang ada sebahagian ulama tidak bersetuju, kerana kata mereka hampir-hampir bukan menjamin mesti kena jangkitan. Mana boleh ubah hukum dengan satu benda yang tak pasti. Tapi khilaf di situ bukan masalah bid'ah. Khilaf berdasarkan kepada fakta. Memang confirm berjangkit ke atau kebakaran berjangkit, itu isu lain. Yang pasti tidak ada, hatta di Arab Saudi pun ulama yang menolak sembahyang jarak-jarak pada masa itu semata-mata kerana alasan ianya perkara baharu. Tidak ada. Yang menolak atas alasan lain. Jadi begitu juga hadis yang Nabi SAW bersabda. Ini menarik. Memang hadis ini digunakan oleh golongan yang anti bid'ah hasanah, iaitu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baharu dalam urusan kami, yakni urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, maka tertolak. Cuma saya perasan kadang-kadang mereka terjemah pun tidak habis. Mereka terjemah barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama kami, maka ianya tertolak. Ada 4 hadis yang dia tidak terjemah. Dan 4 hadis itu is very important. Dia pivotal. Dia akan menentukan. Iaitu kalimah ma laisa minhu. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru yang bukan dari agama. Itu keyword dia. Bukan ada asal dari agama, yang itu tertolak. Tapi kalau perkara baharu itu ada asal dari agama, maka itu diterima. Itu mafhum mukhalafahnya. Itu the implied understanding daripada sabda Nabi SAW. Contoh yang praktikal yang boleh kita fahami adalah sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul sebagaimana yang kita sebut sekarang, adanya ceramah, adanya jamuan makan, adanya majlis selawat, qasidah, bahkan adanya perarakan, itu adalah bid'ah. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW, oleh Khulafa Ar-Rasyidin, dan tidak dilakukan oleh generasi awal. Catatan awal menunjukkan di kalangan generasi ahli sunnah wal jamaah adalah Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil. Beliau orang yang pertama melakukan jamuan dan sebagainya. Baik, kenapa tidak ada satu ulama pun di zaman beliau yang membangkang? Kerana mereka memahami itu minhu, itu termasuk dari agama. Ya, dia termasuk mengadakan satu perkara baru yang ada asalnya dari agama. Apa asal dari agama? Pertama, sikap Nabi SAW sendiri meraihkan hari kelahiran baginda. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam
sentiasa berpuasa pada hari Isnin, Nabi SAW menerangkan, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Mana meraihkan tu ada. Okey, puasa hari Isnin tak ada khilaf, tak ada kekeliruan, semua setuju itu sunat dan juga sunnah. Soalnya ceramah. Ceramah Nabi tak buat sempena Maulidur Rasul. Maka kita nak kena tanya, ceramah ni daripada agama atau bukan? Kalau kita kaji, kita dapati ceramah adalah tazkirah dan tausiah, itu dari agama. Ya, Allah menuntut kita supaya bertausiah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa zakkir fa idza zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, kerana itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Kemudian jamuan makan rupanya dari agama. Antaranya Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan, dan sembahyang di waktu malam ketika orang tidur, yakni salat tahajud. Jadi jamu makan itu dari agama dan tidak ditetapkan. Boleh jamu makan kerana naik pangkat, boleh jamu makan kerana masuk rumah baru, boleh jamu makan kerana hari jadi kita, boleh jamu makan kerana hari jadi isteri. Adakah jamu makan kerana hari jadi Nabi masuk neraka? Tidak demikian cara agama kita. Mohon jemaah yang masuk, tolong jangan sembahyang di tempat laluan orang. Itu mengganggu. Sebab kita sembahyang kan ada sutrah. Sutrah itu yang nanti akan membenarkan orang lalu di depan. Sutrah itu sunnah, dan sunnah yang ditinggalkan. Surau elok ada sutrah. Surau ni tidak ada sutrah. Bila imam tak ada sutrah, makmum pun tidak dapat sunnah sutrah. Sutratul imam, sutratul man khalfahu. Sutrah bagi imam menjadi sutrah bagi makmum. Dia letakkan sesuatu, tak mesti benda yang terlampau tinggi, something like this, macam beg pun letak di depan sudah jadi sutrah. Tapi kalau lapang macam ini tidak ada sutrah. Melainkan imam sembahyang dalam mihrab, mihrab itu jadi sutrah. Dinding jadi sutrah, tiang jadi sutrah. Jadi dalam kita melakukan ibadah sunat, jangan kita menyebabkan orang buat benda haram. Kerana melintas depan orang solat itu haram. Ya. Bahkan lepas solat saya perhati kadang masyarakat kita, dia tak selesa nak lintas depan orang wirid. Lalu dia pergi dengan sopan, melintas depan orang sembahyang. Dia tak ada istilah sopan. Kita kan menunduk sikit. Tapi as long as dia lintas depan orang sembahyang, itu dilarang. Lintas saja depan orang wirid, tak ada masalah. Masa itu boleh lintas dengan sopan. Tapi depan orang sembahyang dilarang. Itu satu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Bagus sembahyang sunat, tapi jangan sembahyang sunat di tempat laluan orang nak masuk. Itu mengganggu. Baik, sambung sikit lagi. Jadi jamu makan, selawat itu daripada agama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ditetapkan bila, tidak ditetapkan di mana, tidak ditetapkan seorang-seorang, tidak ditetapkan ramai-ramai, tidak ditetapkan banyak mana. Maka untuk ibadah selawat, ibadah yang fleksibel. Selawat saja-saja boleh, selawat sempena memperingati Maulidur Rasul juga boleh. Bila demikian berarak adalah berjalan ramai-ramai, hukum asalnya harus, boleh berubah jadi haram kalau melibatkan perkara yang haram. Contoh paling jelaslah berarakan LGBT misalnya, nak menyatakan sokongan terhadap LGBT, pakai spender je. Pernah kan? Tapi di Malaysia tak tahulah, di luar negara kalau LGBT berarak pakai spender je. Itu haram Ataupun berarak maulid tapi tak tutup aurat, menyakiti orang-orang berniaga, langgar habis kedai-kedai warung dia misalnya, misal sajalah. Tapi kalau di Malaysia biasanya perarakan maulid itu diadakan secara tersusun, tutup aurat dan sebagainya. Jadi ini contoh dalil. Ada lagi dua dalil, saya bacakan secara laju, masa pun tinggal 3 minit lagi. Saya mungkin akan berhenti dalam tempoh 1 minit atau 2 minit. Iaitu sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang ada kalau Islam satu sunnah, yakni satu jalan yang baik, lalu diamalkan selepasnya, saya terus baca terjemahan, maka ditulis sama pahala sebagaimana orang yang melakukannya, tidak berkurangan pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayiatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ini sunnah, yakni jalan yang buruk, lalu diamalkan, dia akan dapat dosa sebagaimana orang yang mengamalkan, tidak berkurangan dosa sedikit pun. Baik. Dua bangkangan. Pertama, kata mereka ini bercakap tentang sunnah Nabi. Tak betul Sunnah Nabi tidak ada sayyi'ah. Ini sunnah dari segi bahasa, maknanya jalan. Sunnah Nabi mana ada sunnah sayyi'ah. Sunnah Nabi semuanya hasanah. Jadi sunnah ni maksudnya jalan. Buat jalan yang baik dapat pahala, buat jalan yang buruk dapat dosa.
Baik, bangkangan yang kedua katanya sabab urut hadis tentang sedekah. Sedekah bukan bid'ah. Jawapan kita adalah kaedah dalam berinteraksi dengan dalil adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cara kita berinteraksi dengan dalil bukan kita fokus kepada sebab yang khusus, tapi kita melihat kepada keumuman lafaz. Jadi lafaz hadis ni umum, barang siapa yang buat satu cara yang baik, dia bukan saja dapat pahala, bahkan dapat pahala tambahan sebagaimana orang yang meniru. Tapi sebaliknya, kalau dia pertama kali mempelopori satu jalan yang buruk, ditiru oleh orang lain, dia juga mendapat dosa tambahan. Wa'iyyazubillah. Terakhir adalah sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadakan satu perkara baharu, iaitu menetapkan orang solat tarawih di belakang seorang imam. Sedangkan di zaman Nabi SAW tidak ada ketetapan solat tarawih dilakukan di belakang seorang imam. Hanya Nabi solat, sahabat ikut. Nabi solat, sahabat ikut. Malam yang seterusnya Nabi tidak keluar kerana bimbang diwajibkan. Dan sedang Umar komen, nikmatil bid'atu hasihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan jelaskan sedikit isu tentang perkataan Sayyidina Umar ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adhu bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.